grup Syakina Balkis, grup 5 tu nanti ready Korang akan mula untuk present. Cepat, mana lagi yang lain ni masih berjalan. Panggil kawan-kawan awak. Baru berapa orang je ni? Baru 37, 38. Masuk cikgu. Teacher dengar suara saya tak? Dengar. Syakina ke? Haa. Okey. Guna phone ke guna laptop tu? Tab. Tab. Okey. So, nanti teacher tayang lah dia punya slide tu. Ke nak tayang sendiri? Teacher tayang, teacher tayang. Teacher tayang. Teacher tayang je je sebab saya Boleh. nak bagi jawapan. Okey, boleh. Baca. Teacher dah ready dah ni, mana yang lain ni? Ada. On the way, teacher, on the way. Duit apa Saya yang makanan kot. Traffic jam. Mana baru 71 orang. Mungkin lepas 130 apa? Takut Roblox. 72. Itulah. Jalan jam, teacher, jalan jam. Asas mentiru aku. Okay, untuk grup 5, walaupun Syakina present, tapi yang lain tu ready lah kalau ada soalan yang kawan-kawan awak tanya, awak jawab. Tolonglah backup sama. Okay, Boleh. grup 5 lah, grup 5. Oh. Saya ikut 5. Insya Okay. Kang mula Kang, ni pula macam mana, nak mula dulu ke? Nak tunggu macam mana ni? Boleh je mana-mana. Mula je mana-mana. Sebab lambat sangat diorang ni. Okay, so kalau macam tu kita mula dulu lah kot. Ada 77 orang. 77 dalam 50 orang lagi tak masuk. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. So, hari ni kita akan bincang paper soalan paper 2, negeri Terengganu, percubaan tahun 2020. Okay. Yang kita punya belum sempat jawab lagi. Okay, so hari ni kita bincang structure question sahaja. Soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 6. Kita harap ke-6 soalan ni tempatlah kita bincang. Okay, kan semua okay? Okay, go. Tutup je mic tu. Okay. So, mana ni siapa nama Syakina?
Mana Sipna? Ha. Okay, teacher share screen host disable participant. Okay, kenapa ni? Sekejap. Kenapa teacher tak ada nak share ni? Teacher ni host ke tak? Host disable Teacher. participant screen sharing. So, macam mana nak share teacher punya screen ni? Cikgu claim host cikgu. Kena jadi host dulu je. Macam mana? Korang mesti dah terror kan? Berapa hari dah buat ni. Macam mana teacher nak jadi host ni? Tekan tiga titik tu claim host dulu. Saya tak tahu. Tekan 3 titik, mana nama teacher ni? Tekan 3 titik, okay. Lepas tu, Claim host role tu. Claim host tadi dulu. teacher dah buat dah nak claim host ni. Tapi, apa jap. Host attendee. Jap. Host meeting. Host. Macam mana ni? Sekejap, cepol. Sesiapa jap. Okay, tunggu 5 minit Sampai 5 minit pun. Okay. Sekejap Okay. Siapa dah? Go. Awal guys, present. Okay, kejap korang. Teacher nak kena sign in dulu. Sign in yang host punya. Kena tengok tak ramai lagi tu yang masuk ni. Sekejap Okay. Tak apa. Sign in.
Provide apa ni? Provide Kenapa Nazul? Dan Nazul nak kena sign in dulu. Kita kena sign in dulu yang maktab punya kan, betul tak Kak Izan? Masuk yang maktab punya. Nazul pergi masuk yang Nazul punya. Okay. Tak apa, tak apa. Okay. So, kejap ya korang. Minta maaf semuanya. Korang dah 2 minggu dah kan. Macam baru nak ni. Okay. Sekejap. Mana yang kelas kita punya ni Kak Izan? Nazul masuk dekat mana? Dekat dengan PG tak? Nazul Yang dah dia masuk punya dah. Yang link. Nazul dah sign in dah. Dah sign in dah semua. Lepas tu, subjek dia join. Okay, dah boleh dah. Dah. Sekejap. Nak kena keluar dulu kot yang ini ni. Ada nampak muka saya? Minta maaf semuanya. Okey, nampak Nazul. Ya, clear. So, dah baca doa belum dah? Lupa lah. Okay, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so Syakinah Balkis. Dah boleh mulalah. Teacher akan tunjukkan slide. Okay. Nampak tak? Nampak tak slide ni? Nampak. Okay. So, semua orang boleh nampak kot kan? Okay, good. So, Nampak, boleh mula. Okay, Syakinah boleh mula. Okay. Yang soalan satu ni dia tajuk pasal predictable kan teacher? Ya, betul. Okay. Lepas tu yang satu A tu dia minta name one element which is metal. So dah melalui soalan tu kita dapat metal dia magnesium. Sebab apa magnesium? Sebab dalam soalan tu yang dia bagi. Dalam soalan tu lagi. Okay. Selain magnesium ada tak jawapan yang lain? Aluminium? Cikgu, kalau aluminium, Boleh, boleh. So selain magnesium dengan aluminium, apa lagi? sodium, Sodium. Group 1 nanti Sodium. Okay, so Tapi ni dia Syakinah- berdasarkan tu je. Okay, so kalau tengok dalam Okay. table ni Syakinah, selain magnesium boleh bagi jawapan apa? Aluminium dengan sodium. Okay, aluminium dengan sodium. Okay. Kenapa awak pilih magnesium ni? Sebab sebab dia di antara sodium dengan aluminium. So macam tak tahu, saya lebih prefer magnesium. Kenapa? Kalau tak ada siapa tahu elemen yang diberi ni adalah metal ataupun non metal, macam mana nak tahu yang mana satu adalah logam? Kita boleh tengok based on what? Group. Group. Okay, tengok group. So magnesium ni group apa? Group tu. Group 2. Okay, so kita tahu group 2 adalah metal kan? Okay, next A2. Dua tu tadi kan saya dah group jawab tu lah. soalan tu yang saya Okay. cakap group tu. So So group next 2. Next. B1, name the element that exists as monoatomic gas. So contoh yang contoh pula. Jawapan saya argon atom. Dia kena ada perkataan atom. Argon atom. Okay, kalau yang ni tak ada atom pun tak apa, yang atom tu reason yang kat bawah tu. Kenapa awak pilih argon as a monoatomic gas? Sebab Reason kat bawah tu kan? Okay, reason ah. dia?
Reason dia? atom argon has achieved stable octet electron arrangement. Okay, so pilih argon sebabnya argon atom has achieved stable octet electron arrangement. Electron arrangement. Okay, yang lain boleh ikut Kalau nak yang lain kalau nak tanya boleh tulis dekat bahagian chatting, nanti Cikgu Nurisan, Cikgu Fadila ataupun Cikgu Suraya akan jawabkan. Okay. So untuk soalan video. Cikgu, Ya, kalau reason dia kata inert gas, tak boleh. Tak boleh. ha, Reason dia sama ada yang macam Syakina bagi tadi. Argon atom has achieved octet electron arrangement maupun valence electron of argon atom is 8. Okay, tak boleh bagi inert gas. Okay, boleh tak ni? Boleh. boleh. Okay. Okay, yang C1 tu. Okay, satu. Kejap tiba-tiba Dr. Teacher ni. Hari ni pula masalah. Okay, C1. C1 tu dia cakap sodium and chlorine can react with water to form a solution. So dia minta kita buat chemical equation for the reaction untuk chlorine tu. So saya buat chlorine react with water to produce hypochlorous acid and hydrochloric acid. Kita korang teacher punya laptop ni macam nak hang. Ya Allah, kenapalah time form 5 ni lah dia jadi masalah. Bisa kita jawapan dia apa? Chlorine react with water, Chlorine react with water. produce hypochlorous acid and hydrochloric acid. Okay. So yang mana satu hypochlorous ni dalam slide ni? Belum hydrochloric acid tu. Okay, HOCl. Okay. Next, observation. Take the color change of the litmus paper. Observation tu dia kalau yang untuk sodium tu kan dia alkali. So kalau alkali dia tukarkan red litmus paper turns to blue. Okay. Satu lagi. Blue. Kalau yang chlorine tu dia blue litmus paper turns to red. Okay, kenapa? Kenapa tukar jadi merah? Kenapa dia ada white teacher? And bleach. Kenapa dia ada And white? bleach. And bleach. Sorry, bukan white bleach. and bleach. Okay. The bleach tu kita nampak dia jadi warna bleach. putih lah. Sebab apa? Sebab apa sifat dia? Apa sifat dia? Strong acid. Acid. Bleach. Strong acid. Okay, mula-mula dia Acid. acid. Lepas tu dia bleach. Kenapa bleach? Kejap. Sebab ada hypochlorous tu. Okay, apa Sebab ada hypochlorous. apa sifat dia? Korosif. Dia sebagai Bleaching agent. Okay, bleaching agent. So yang atas tu yang sodium plus water dapat sodium hydroxide. Sodium hydroxide tu sifat dia Alkali. alkali. Okay. Alkali. Okay. So D, Syakina. Teacher dengar suara saya jelas ke? Dengar teacher dengar. Okay, yang D tu dia minta state the changes in the atomic size of the element across the period from left to the right. Jawapan saya, atomic size of element become smaller across the period from left to the right. Okay, so jawapan dia adalah become
smaller. Okay ni, become smaller. Kenapa ya? Tahu tak kenapa become smaller? Sebab dia makin rapat. Kan dia dia makin- punya apa tu nama dia yang Van der Waals kenapa? force. Van der kenapa makin- Van der Waals force tu kenapa? makin kuat. Ya ke Van der Waals force? Elektro. Number of electron increase. Okay. Size, atomic size become smaller. Ada yang kata because number of electron increase lagi. Number of proton Elektrostatik. increase. Number of. Proton increase. Okay. Number of electron makin banyak. Okay, so apa jadi? Attraction to the nucleus increase. Okay, antara apa dengan apa? Between the nucleus and the valence electron. Valence electron Nucleus. Baik, sahaja. mentor. Valence electron sahaja ke? No, dengan nucleus. To the electron lah. To the electron. The valence. Okay, so kalau ditanya, kalau ditanya lah kan kenapa atomic size become smaller, kalau contohnya satu je lah markah ni kan, tapi jarang lah tanya satu markah je. Okay, salah satunya adalah because of the forces of attraction between nucleus and between nucleus and apa? Electron. Electron. Okay, that stronger or weaker? Stronger. Okay, so Electron. daya tarikan antara nukleus dan juga elektron semakin kuat sebab tu saiz dia semakin kecil walaupun dia punya shell tu sama je. Setiap elemen dalam periodic tree dia ada 3 shell kan, betul tak? Tapi paling ke arah kanan from left to right dia akan jadi semakin kecil sebab daya tarikan yang kuat. Okay. Senang kan soalan satu ni? Senang sebab dia tajuk. Sangat senang. Okay, yang lain pun teacher rasa senang je kan soalan ni. Tapi selalunya kalau korang nak salah pun bagi equation lah korang akan salah. Selalunya lah. So lepas ni just make sure equation tu kena buat latihan lebih sikit lah. Okay, soalan 2. Siapa group? Thank you Samina. Group 6, Sofia. Okay. Sofia. Dengar tak? Ya, tu gambar Okay. opa mana tu? Mana muka? Okay. Mana muka sendiri? Nah. Okay. Soalan nombor 2. Untuk soalan nombor 2 ni dia soalan dia tentang empirical formula. Okay. So, kita tengok soalan nombor A1. What is the meaning of empirical formula? Empirical formula is formula that shows the simplest ratio of each atom of each element in a compound. Okay. Lepas tu yang kedua. Tak ada nak elaborate apa-apa Aku nak pesan kat kawan-kawan. Sekejap. Lepas tu yang kedua. Why the method in diagram 2.2 is suitable to determine the empirical formula of X oxide. Okay, yang kita tahu untuk determine empirical formula kita ada 2 cara. Okay. Iaitu kita guna crucible dengan kita flow dry hydrogen gas. Jadi untuk X oxide kenapa kita guna crucible? Sebab it is because X is more reactive than hydrogen. Okay. X is a reactive matter towards oxygen. Kalau kita tengok dekat reactivity series of metal, metal yang atas hydrogen dia adalah more reactive metal. And metal yang bawah hydrogen dia adalah less reactive. Okay. Soalan yang ketiga. When carrying out an experiment in diagram 2.2, why does the crucible lid need to be opened once a while? Jawapannya to allow the oxygen gas to enter and react with metal X. React with metal X tu maksudnya dia buat combustion lah. Okay. So, Okay, yang lain ada keempat. soalan tak? Sekejap Yang lain ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya dekat bahagian chatting tu. Yang keempat.
Yang keempat, state how to determine that the reaction between X and oxygen has complete. Apa dia? The process of heating, cooling and weighing are repeated until a constant mass is obtained. Okay, ni jawapan yang korang ni teacher masukkan je lah Okay, ada nak terang apa-apa tak kawan-kawan? Lah teknik menjawab ke apa ke? Tak ada kot. Tak ada. Okay. Teacher, Ya, nak Teacher. tanya apa? Okay. Tanya, siapa nak tanya? teacher Boleh, nombor boleh. 2 tu. Nombor 2, okay. Kalau X is a reactive metal saja boleh tak? X is a reactive metal sahaja, boleh ke tak? Boleh kot, kita tengok Boleh. Boleh kan? Boleh. Okay. Boleh. Siapa tanya ni? Haikal ke? Siapa yang tanya tadi? Okey go. Okay. Boleh, Cik Haikal. Okay, ada lagi tak yang nak tanya? Tak ada Tak ada. Okay. So nanti awak boleh compare jawapan yang ada dekat sini dengan jawapan sendiri. So mungkin juga jawapan awak tu boleh diterima. Okay. Yang penting kalau yang berdua ni yang ni lah X is a reactive metals. Yang nombor 2 to allow the oxygen gas to enter the crucible, sebab tu kita buka dan tutup lid. Dia bukan tutup sentiasa kan, betul tak? Ingat tak eksperimen ni? Dia kena buka dan tutup once in a while sebab kita nak pastikan semua oksigen tu masuk dalam crucible dan bertindak balas dengan metal X. Yang nombor 4 ni pula, the process of heating. Ini langkah yang paling penting untuk eksperimen ni sebab kita nak pastikan semua metal X bertindak balas dengan oksigen. Maksudnya yang kita nak nanti di akhir eksperimen kita hanya dapat X oxide sahaja. Sebab tu process of heating, cooling dan juga weighing mesti kita ulang sampai bila? Until a constant mass is obtained. Okay? Okay. Okay ni. Next. Teruskan. Okay. Soalan seterusnya. Table 2 shows the data obtained from the experiment. Thus, on table 2, determine the empirical formula of X oxide. Macam mana kita nak tahu empirical formula of X oxide tu berapa, kita kena buat table. Kalau tengok kat jawapan tu, kita buat table ada elemen, mass. And then kenapa kita kena guna mass? Sebab dekat table tu dia dah bagi guna mass. So kita dapatkan number of mole nanti berdasarkan mass. Okay, jadi kalau kita, macam mana kita nak tahu mass untuk elemen X, kita tolakkan mass of crucible plus lid plus X dengan mass of crucible plus lid. So 30.5 gram tolak 24 gram. So nanti dia akan dapat 6.5 gram. Untuk elemen oxide pun sama. Untuk elemen oxide pun sama, kita guna Oksigen. Okay. Untuk oksigen kita tolakkan mass of crucible plus lid plus X oxide tolak dengan mass of crucible plus lid plus X sebab kita nak tahu mass of X oxide saja. Mass untuk oksigen saja. Okay. So nanti kita akan dapat 1.6 gram. Lepas tu number of moles. Macam mana kita nak dapatkan number of mole ni, kita guna formula number of mole sama dengan gram per relative atomic mass. Dia dah bagi dekat soalan relative atomic mass untuk oksigen 16, elemen X 65. So kita bahagikan je. 6.5 gram bahagi 65 dapat 0.1 mol. 1.6 gram bahagi 16 dapat 0.1 mol. Sekejap. Formula number of mole tadi apa tadi? N sama dengan? Gram. Gram tu apa? Mass of element. Gram. Mass bahagi dengan? Dengan relative atomic mass. Ya ke? Dengan molar? Molar mass. Kalau kita tahu kan molar mass tu dia punya nilai dia sama dengan relative atomic mass. Sebab sekarang kita tengah kira untuk elemen. Okay? Okay.
untuk simplest Plus ratio, kita kena bahagikan dengan number of mole yang paling kecil. So Okay. kalau kat sini dua-dua sama, kita ambil je lah 0.1 bahagi 0.1 untuk X. Untuk oksigen pun sama, 0.1 bahagi 0.1. Kita kena ambil number of mole yang paling kecil. Lepas tu nanti kita dapatlah dia punya ratio untuk X 1, untuk oksigen 1. So the empirical formula XO. XO. Okay, ada nak tambah apa lagi tak? Sebelum move to next soalan. Tak ada kot. Very good. Okay, teacher sentuh sikit lah so, okay lah apa yang diterangkan tu memang betul. Cumanya teacher nak ingatkan dekat sini Okay, mass ni betul. Memang kita kena tengok table 2 untuk dapatkan mass X 6.5 gram dan juga mass of oxygen 1.6 gram. Cuma dekat sini selalunya apa yang korang selalu buat salah adalah untuk oksigen ni. Kat bahagian sini. Okay. Yang ini dah betul tau. Selalunya kalau oksigen O2, betul tak? Tapi disebabkan kita nak kira empirical formula, kita ambil mass bahagi dengan molar mass. Molar mass ni bukan molar mass untuk O2. Okay, kita nak kira untuk oksigen atom dan juga X atom. Okay, sebab tu dia bahagi dengan 16 jangan ada yang confuse pula. Untuk yang ini 1.6 bahagi dengan 16. Bukannya 1.6 bahagi dengan 32. So, kita nak tahu berapa bilangan atom yang ada dalam ni. Okay. Teacher, Ya. kan time untuk kira number of mole tu, kalau lah dapat lain, macam satu dapat 0.1, lagi satu dapat 0.2, waktu simplest ratio tu kita akan bahagi yang paling kecil kan? Yes, ambil nilai paling kecil. Contohnya X 0.1. Oh, ni katalah dapat 0.2. Contoh lah. Ini contoh je. So, dekat bahagian sini, kita akan buat 0.2 bahagi dengan 0.1. Kenapa 0.1? Sebab korang kena bandingkan X dengan O ni, kita ambil number of mole yang paling kecil untuk jadikan dia, kita panggil apa yang kena pecahan tu? Pembawah tu. Bahagian bawah tu kan? Boleh ikut tak? Boleh. Yes. Boleh. Ya, saya ingatkan lagi sekali, nilai bawah ni, nilai yang bawah ni, okay, macam mana nak tahu nilai dia berapa? Kita kena tengok dekat bahagian number of mole, cari number of mole yang paling kecil dia punya nilai. Okay, next. Next, apa dia? Soalan B. Then the following equation represents the reaction between aluminium and oxygen. So gives two information that can be interpreted from the chemical equation. Bila dia minta information ni, kita boleh bagi guna information that can be interpreted, kita boleh bagi guna qualitative interpretation dengan quantitative interpretation. Okay, kalau untuk kualitatif, kita bagi tahu dia punya reactant apa, dia punya product apa. So ini kalau kualitatif, the reactant of this reaction is aluminium and oxygen, while the product is aluminium oxide. Okay, itu untuk kualitatif. Kalau untuk kuantitatif, kita kena bagi tahu kuantiti kita kena bagi tahu kuantiti moles dia berapa. Jadi untuk kuantitatif, 4 mole of solid aluminium react with 3 mole of oxygen to form 2 mole of aluminium oxide. Dia dah bagi dekat chemical equation tu, so kita ambil mole yang kat depan dia tu. Okay. Boleh yang lain? So apa yang Sofia cakap tadi ada dua. Kita boleh interpret dua sama ada kualitatif ataupun kuantitatif. So nanti kalau ada soalan daripada negeri lain ke, awak kena tengok
dia minta kita interpret yang mana. Macam soalan ni dia tak kisah. Boleh interpret kualitatif ataupun kuantitatif. Kadang-kadang soalan minta kita interpret kualitatif. So kalau kualitatif kita bagi tahu dia punya reactant dan dia punya produk. Tapi kalau kuantitatif kita nyatakan berapa mol reactant bertindak balas dengan menghasilkan berapa mol produk. Okay, berdasarkan equation. Okay. Okay dah. Terima kasih. Okay, thank you so much. Sofia nak tanya soalan apa yang lain? Yang 4 mol of solid aluminium tu, kalau tinggal solid, betul ke salah? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi bila Kak Izan betul tak kalau untuk solid, aqueous ataupun liquid tu dah dikira point yang lain kan? Boleh. Boleh. Maksudnya kalau tak ada solid Boleh. ni, kalau tak ada solid ni pun boleh sebenarnya. Sebab solid, liquid, aqueous semua tu kalau kata let's say dalam equation ni dia bagi kita state of the kita punya reaction dengan produk kan, liquid, gas, aqueous pun sebenarnya boleh juga dikira sebagai point dalam kita punya interpretation. Cuma itu bukan kuantitatif lah, itu kualitatif. Okay. Ya. Kalau buat yang react with 3 mol of oxygen gas, Tak Boleh. Tak apa, boleh. Lagi bagus. Ada 3 mol of oxygen. Yang penting sekarang ni untuk poin yang kedua ni yang penting ada 4 mol, ada 3 mol dan ada 2 mol. So kalau kata awak tak tulis solid pun tak ada masalah ataupun kalau awak tertulis solid oxygen gas pun tak ada masalah. Tapi kena hati-hati Tapi juga kena kalau hati-hati salah. betul. Kalau salah Hati-hati tulis. Kalau salah tulis dia punya state tu dia akan salah. betul. Contohnya kan, aluminium oxide solution. Salah lah, sepatutnya aluminium oxide ni bukan solution. Dia adalah solid kan, aluminium oxide ni. So, nak selamat, tak payah tulis lah kot. Okay. Soalan? Tak ada? Next. Presenter yang ketiga. Apa Haikal. Haikal. Oh, pasal dah tak sabar dah on mic awal lagi. Okay, Haikal. Kenal lah Haikal. Haikal. Okay. Walaupun tak nampak muka, teacher boleh bayangkan dia tu. Teacher, bagi jawapan dia, teacher. Mungkin jawab. Bacalah sikit kalau nak baca. Buka kan? Okay, apa maksud garam, Haikal? Ini jawapan yang korang bagi tau. Teacher tak edit apa pun. Meaning of salt is compound for acid replaced by a metal ion or ammonium ion. Lajunya. Bacalah perlahan-lahan sikit. Haikal slow sikit. Kau nak pergi mana? Haikal, sebab kita ni guna kelas online. Haikal kena cakap Salt satu-satu. is compound. Okay. Form when the hydrogen ion hydrogen ion daripada mana? replaced by a metal ion or ammonium ion. Daripada alkali. Alkali ataupun base. Tak, hydrogen ion tu daripada mana? Haikal? Hydrogen ion tu daripada acid. Okay. Hydrogen ion daripada acid. Daripada acid, betul? Lepas tu kalau metal ion dengan ammonium ion ni daripada base dengan alkali. Ya ke? Anda pasti? Tak pasti. Oh ya. Okay. Ada nak elaborate apa-apa tak Haikal? Apa yang Cikgu Nurita pesan? Kalau diminta maksud, apa yang kena ada? Kena ada apa? Kena ada badan, kepala dengan kaki. Kepala dululah. Kepala dulu baru badan. Kau jalan. Kepala, badan, kaki. Mana kepalanya?
Kepala yang mana? Kepala ayat dia salt. Salt is a... Kepala dia salt. Kepala dia kita apa kena- abang? Compound. Compound. Hati-hati Aikal. Nanti Compound. kita tembus laptop dia masuk cubit awak nanti. Kepala. Salt is a compound. Compound ni dia punya kepala, betul tak? Aikal? Ah, Dia tiba hilang ni. Okey. internet saya tak apa nak laju je. Lah, tak ada ke kawan grup lain, grup yang sama internet laju sikit? Nasih. Nasib. Okey. Mental group. So, untuk Internet saya definition ni ada of masalah. salt, tak apa. Tapi teacher boleh dengar lagi suara awak. Okay, kena nyatakan hydrogen ion daripada mana? Hydrogen ion from an acid replaced by a metal ion ataupun ammonium ion. Okay. So, ammonium ni awak jangan lupa. Okay. Sebab tu bila kita ada test presence of cation, kita kena test kehadiran metal ion dan juga ammonium ion. Ammonium ion ni bukan metal tapi dia termasuk juga dalam salah satu cation dalam garam. Okay. Kita tunjuk contoh. Takut ada yang tak boleh nak faham juga garam ni apa. So contohnya kita ada tindak balas antara hydrofluoric acid tambah dengan zinc. Okay. Aika, produk dia apa Aika? Zinc chloride. Zinc chloride. Formula dia macam mana tulis ni? Zn? Allah. Zn C Cl L 2 2 tambah 2 tambah tambah H2. tambah H2. Okey. Cepat ni. Masih nak habis dah. Tambah H2. Okey, balancekan. So apa yang dimaksudkan dengan hydrogen ion from the acid? So kita ada hydrogen ion kat sini. Okay. Replaced by the metal ion. So ini metal kita. Zinc adalah metal. Dia akan ambil alih tempat hydrogen. Okay, untuk jadi zinc chloride dan singkirkan hidrogen. Sebab tu kalau tindak balas antara asid dan juga metal, selalunya kita akan tindak balaskan antara asid dengan reaktif metal. Okay. Kalau hydrochloric acid tindak balas dengan copper untuk preparation of salt, boleh tak Haikal? Tak boleh. Tak boleh. Sebabnya copper tu dia kedudukan dia lebih bawah daripada hidrogen dalam reactivity series. So dia tak boleh Metal. bawah copper tu bawah hidrogen So dia tak boleh ambil tempat hidrogen untuk combine dengan itulah chloride tu. Alright. Okay, next. Bukan habis 2.5 pula. Okay, next. Macam dah jelas sikit. Next dia minta selain daripada insoluble salt, selain daripada kalsium karbonat. Kumpulan awak jawab apa? Kumpulan saya jawab silver karbonat. Okay, silver carbonate. Ada tak jawapan lain selain daripada tu, Haikal? Ada. Apa-apa saja yang insoluble salt. Apa-apa saja. So yang ni kena hafal lah kan? Okay, next. State the name of gas release. Teacher, Ya. yang nombor 2 tu kan dia cakap an example je. Kalau kita bagi chemical formula untuk salt tu boleh ke? Boleh. Sebabnya dia kata state. Bila state tu boleh bagi nama dan juga boleh bagi formula. Okay. So, Tapi tak galakkan bagi formula. Sebab takut korang boleh salah. Tu tak Zan. Tulis nama lah. Selalunya nama penuh korang boleh tulis. Bila formula ni salah formula. Okay. Next. Nama gas. Yang tiga ni dia tanya gas release from the experiment. Okay. So yang gas yang diriliskan carbon dioxide. Kenapa awak tahu tu carbon dioxide? Sebab coral reef powder ni ada kalsium karbonat. Pasti ke coral reef powder ni ada kalsium karbonat? Macam mana awak nak pastikan? Dekat soalan tu dia dah cakap lah. Coral reef are formed from a salt known as calcium carbonate. Okay, so macam mana kita tahu itu gas carbon dioxide? Tentang oksigen.
Lemon water. Lime water. Nampak. Dia kata line water turn choki tu. Ya Allah kamu ni. Nampak ini dia punya key yang paling penting. Lime water turns chalky. Menunjukkan ada kehadiran Ada carbon dioxide. carbon dioxide. Tuan-tuan dia tipu. Mana tahu tipu kan? Tapi disebabkan ada ayat lime water turns chalky ataupun cloudy tu, maknanya adalah carbon dioxide. Okay, next. Next, dia tanya state the type of reaction. Okay. Reaction yang dalam gambar B ni, dalam soalan B ni. Okay. So, the reaction dia double decomposition. Double decomposition reaction. Ataupun nama yang lagi satu? Nama lain dia? Precipitation. Precipitation method. Precipitation reaction ataupun precipitation. Precipitate. Okay. Next, dia kata state the name of exalt. Exalt tu lead to chloride. Lead to chloride. Lead to chloride. Yang ini bagi nama kan. So jangan lupa mesti ada dua tu. Okay. Lead to chloride mesti letak dua. Jangan letak lead chloride dia salah. Lead to chloride. Okay, equation. Equation dia alah. Macam nak cakap satu je. Teacher tunjuk. Teacher punya style lambat sikit. Cakaplah. Sodium chloride campur dengan lead nitrate. Okay. Dia punya produk dia akan dapat lead chloride dengan sodium nitrate. Sodium nitrate. So kalau baca kat soalan ni, kita ada lead nitrate. Lead nitrate kat sini tambah dengan sodium chloride. So dapatlah sodium nitrate kat sini dan juga precipitate X. So precipitate kita adalah tadi apa? Lead to chloride tadi. Okey, bagus Aika. Okey, berapa markah ni? Berapa markah ni? 2 kan? 2. Kena seimbangkan. Okey, kena seimbangkan. So dah seimbang belum? Dah. Okey. So markah dia 2. Markah yang pertama, kalau chemical formula semuanya betul untuk reaktan dan juga produk, 1 markah. Balance equation, 1 lagi markah. Okey? Teacher, Ya. tak ada soalan B1 ke? B1 Roman. Ke saya yang terlepas tadi? Ada tu. Double decomposition ataupun precipitation reaction. Okey. Okey. Kira Mula-mula kita kira number of mole of sodium chloride. Okey, kira number of mole. Guna MV over 1000. Guna MV over 1000. Betul. Okey. Lepas tu compare sodium chloride dengan PbCl sebab dia nak cari mass of exalt kan. Mass of exalt tu Pb chloride. So kita kena compare lah. Dia punya number of mole. Mana dapat nilai 2 dengan 1 ni? Lepas kita dah balance equation tu, kita tengok dekat equation. So ayat ni adalah berdasarkan equation, chemical equation. Okay. Ini based on based on equation. Okay. So yang bawah ni berdasarkan apa yang kita dapat kat sini kan. Kita dapat 0.01. So lead chloride dapat berapa Eka? 0.005. 0.005. Okay. Jawapan dia? Jawapan dia nanti dah kira-kira semua dapat 1.39 gram. 1.39 gram. Okay. Benda yang lain? 1 markah, 2 markah, 3 markah, markah akhir mesti ada unit dia gram. Okay. Okay. Okay, thank you Haikal. Lega rasa. Next, group nombor 4. Siapa presenter? Iliani. Yang lain jangan tidur lain tidur pula dengan suara korang berdaya. Aiyo. Azrul ada tak Azrul?
Azrul ada tak Azrul? Azrul ada tak? Azrul ada tak? Kau ni tertinggal kita api kan? Okey, Ada. nombor 4. Ada. Jangan Okey, tipu nombor sekejap. 4. Ini yang ni. Kejap. Apa dia? Apa yang kejap? Okey. 1, 2, 3 dah. Kecil dapat tadi. Okey. Okay. Soalan 4A. Dia minta write the formula of all the ions present in sodium nitrate solution. Maksudnya semua yang ada. Lepas tu bila dia mention solution, maksudnya kat situ ada hidrogen dengan hydroxide ion. Jadi untuk 4A ni jawapan dia, kita ada sodium ion, hydrogen ion, nitrate ion dengan hydroxide ion. Okay, sebab dia adalah sodium nitrate solution. Betul? Dan mesti tulis apa ni? Formula. Untuk soalan macam ni, kadang-kadang dia tak tanya semua ion. Kadang-kadang mungkin dia tanya write the formula of cation ion sahaja. Dia tulis cation ion sahaja. Kadang-kadang dia tanya cation ion sahaja. Kena baca soalan dengan teliti. Okay, next. Soalan seterusnya dia tanya apa maksud cathode. Okay. So cathode adalah electrode that is connected to the negative terminal of the cell. Okay. So yang mana satu ni negative terminal of the cell? Cell tu yang mana? Panjang ke pendek? Pendek. Pendek. Yang ni lakut ni. Yang ni kan? So Q dengan P yang mana satu cathode? Q lah kan? Tu dia beritahu. Bagi tahu. Dia beritahu lah Q adalah cathode. Okay, what is gas Y? Okay, dekat cathode dia akan attract yang anion, cation. Cation. Okay. Jadi ada hidrogen dengan sodium. Yang kita pilih yang gas yang akan produce adalah hydrogen gas. Hydrogen gas. Okay. Yang ini pun sama tak payah nak tulis formula ke apa, bagi nama je. Okay, explain your answer. Kenapa hydrogen gas? Okay. Kenapa? Dekat sini kalau tengok dia 2 markah, jadi ada 2 explanation. Selalunya kita tulis yang pasal position tu je kan. Kalau yang tu je dapat 1 markah. Untuk dapat 2 markah, yang pertama, hydrogen ion and sodium ion are attracted to the cathode. Second point pula, hydrogen ion is selected to be discharged at cathode because the position of hydrogen ion is lower than sodium ion in electrochemical series. So maksudnya kita kena pilih yang lagi bawah. Bawah. Dan mesti mention electrochemical series. Okay. C. Okay, dekat C dia minta half equation reaction yang berlaku dekat anode. Kalau tengok dekat soalan tu dia kata gas X can rekindle a glowing wooden splinter. Dekat situ kita boleh tahu apa dia punya gas tu lah. Oxygen gas. Jadi dia punya half equation boleh guna yang 4 orang hitam, 2 kolam semua tu. Sebutlah 4 orang hitam apa? 4 orang hitam. Lama, tak ingatlah teacher. Apa masuk hutan apa? Dua air. Masuk hutan. Hutan bawa dua gelas air dan otak-otak dan 4 biji apple. 4 orang hutan bawa 2 gelas air. Terima kasih. Siapa tu? 4 orang hutan pula. Bawa 2 gelas air. 4 orang hutan bawa 2 gelas air dan juga otak. Dan 4 biji apple. Okay. Okay, good. So 2 markah ni bermakna balance equation dan juga correct chemical formula. Okay, next. Soalan seterusnya dia minta describe. Okay, ada 3 markah. So kena bagi tahu dia guna cara apa yang dia guna. Lepas tu dekat mana yang apa benda yang duduk dekat cathode, apa benda yang duduk kat anode. So jawapan untuk soalan ni 1,
electroplate the key with copper by using copper to sulfate solution as an electrolyte. Okay. Okay. Second point, make the iron key as cathode. Last point, make copper plate as anode. Untuk kalau kita nak electroplate memang objek tu dekat cathode. Kena ingat lah yang Okay. Okay. Boleh? So ini kata kalau kita nak electroplate sesuatu, kita punya objek yang kita nak electroplate mesti dekat cathode. Okay. Next. Ni kita dah. Kemudian ni. next. Dah habis dah. Oh, habis dah. Okay, sorry. Okay, dah habis dah. Soalan 4. Ada tak nak tanya tentang soalan nombor 4? Tak ada. Tadi. Tengok soalan nombor 5. Nombor 5 siapa? Abid Abid. Mana Abid? Ada. Ada, Alhamdulillah. Okay, Abid. Okay. Untuk soalan A tu, write the chemical equation for the reaction. So dalam reaction ni, dia adalah the reaction between calcium carbonate dengan hydrochloric acid. So kita kena tengok balik chemical properties of acid. So chemical properties of acid yang kita pakai dalam ni adalah acid plus metal carbonate. Sebab calcium carbonate tu adalah metal carbonate. So metal carbonate plus acid will produce salt plus water plus carbon dioxide. So jawapan dia calcium carbonate react dengan hydrochloric acid will produce calcium chloride plus water plus carbon dioxide. Okay. Ini semua orang faham lah kot. Tak payah nak explain panjang lah kot kan. Okay, markah dia 2 sama juga. Correct chemical formula of reactant and product. Satu markah dan satu lagi markah adalah untuk balance equation. Okay, why is the curve? So soalan 2, why is the curve in the graph remain constant after T second? Sebab dalam reaction ni, so jawapan dia all hydrochloric acid has reacted completely with calcium carbonate. Okay. So untuk soalan B2 pula, determine the mass of unreacted calcium carbonate in the experiment. Kalau kita tengok kat graph, dia tunjuk yang dia start mendata waktu dia dekat 2.5 gram. So dalam eksperimen ni dia nak tunjuk yang awal-awal tu 5 gram, lepas tu 2.5 gram dah react dengan hydrochloric acid. So yang tinggal lagi 2.5 gram. Maksudnya 5 tolak 2.5 gram. Betul tak? Betul. Dapat 2.5 gram. Tapi tak payah tunjuk dalam kerja. Hanya bagi jawapan. Okay. Next. Okay. Mesti letak unit untuk mass. Jangan letak 2.5 sahaja. Mesti letak unit. Okay, apparatus setup. So untuk apparatus setup ni kita lukis lah. Dia cantik. Kita pasti yang penting dia kita kena pastikan yang kita punya apparatus setup ni dia functional. So kena label. Teacher dah betulkan ni, teacher bagi muka kosong tu sebabnya tak lorekkan korang punya calcium carbonate. Kena dah lorek, dapatlah satu markah. Okay. Hydrochloric acid mesti ada solution. Okay. Nak cakap apa tak untuk diagram ni? Apa kesalahan yang selalu korang buat? Dekat kop. Dekat kop. Dekat kop tu kena pastikan dia tak masuk sepenuhnya. Kena keluarkan sikit kop tu. So lukis sama macam ni. Lukis sama macam ni. Jangan tiba-tiba kop korang tu. Sorry. Setelah ni kita punya ni.
Jangan tiba-tiba macam ni pula. Kita sumbat habis cork dia dekat bawah. So selalunya kalau nak lukis tu ni cork, Allahu Akbar, benda apa tu lukis. Inilah kita punya cork. Contoh, kat sini kita punya mulut conical flask tu. Bukannya dekat atas. Kalau awak dekat atas macam ni dia jadi salah. Ini salah. Ini betul. Okay. Betul tak Habib? Habib betul tak? Betul. Pastikan kod dia betul. Okay. Dua markah. Markah yang kedua adalah untuk label. Satu lagi, okay, untuk diagram, satu lagi dekat bahagian yang ini, pastikan end of the delivery tube ni, kat sini ni, buat macam yang dalam lukisan ni. Dia punya end of delivery tube ni mesti bawah daripada level water. Okay, ni level water kat sini. End of delivery tube tu mesti di bawah paras air. Kalau letak atas tu dikira sebagai salah juga. Okay. Okay lah kot, faham lah kot yang ni, diagram ni dah belajar dengan Cikgu Seraya hari tu kan. Next, Abid, ada lagi tak? Ready? Okay. Untuk soalan D1, dia minta kita Dia tanya, sketch. Dia minta kita sketch the curve obtained from this experiment. So dalam eksperimen ni, dia tak tukar apa-apa faktor kecuali dia tukar temperature dia. Dia naikkan temperature dia. So dalam eksperimen sebelum ni, temperature dia 30, lepas tu dia naikkan jadi 40. So bila temperature dia meningkat, rate of reaction pun akan meningkat. So kita kena buat graf dia lagi bawah lah dari graf tu, nak tunjukkan yang dia ambil smaller time. Time taken dia lagi sikit untuk rate of reaction. Yang mass of calcium carbonate ni lagi cepat habis lah. So, tapi dia constant pada mass yang sama. Betul tak Habib? Betul. Okay. Constant pada mass yang sama tapi time taken tu lebih cepat daripada eksperimen yang pertama yang kita guna 30 degree Celsius. Okay, next. Based on your answer in D1, explain how temperature. So, untuk soalan D2 ni, how temperature affect the rate of reaction by using collision theory. So, kita tahu bila temperature dia meningkat, kinetic energy of reactant particles also increase. Okay. Jadi, frequency of collision between calcium carbonate dengan hydrogen ion akan increase juga. So the effective collision between calcium carbonate and hydrogen ions also increase. Thus the rate of reaction increases. Okay. So 3 markah kat sini. Faktor dia temperature increase bila melibatkan temperature kena sebut kinetic energy. Kinetic energy of the particles increase, and then frequency of collision. Frequency of collision dulu antara siapa dengan siapa? Antara hydrogen ion dan juga calcium carbonate. Macam mana nak tahu kita punya reactant particle yang berlanggar? Kita kena buat ionic equation, baru kita tahu siapa yang nak langgar siapa. Tapi kalau melibatkan asid, selalunya hydrogen ion lah. Hydrogen ion ni datang daripada asid, berlanggar dengan satu lagi reaktan kita. So calcium carbonate ni dia tak larut dalam air. So we mention is as calcium carbonate juga. Tapi kalau dia bertindak balas dengan zinc contohnya, hydrogen ion berlanggar dengan zinc atom. Okay. Dan markah yang ketiga, frequency of effective collision increase. Markah yang ketiga ni awak tak ulang semula between ion apa dengan ion apa pun tak ada masalah. Okay, sebab kita dah mention pada point yang kedua. Kalau nak tulis lagi sekali pun boleh juga. Nazu. Ya. Nazu. Ya. Sekejap yang ketiga ni sepatutnya dia memang tak payah ulang balik antara partikel apa. Tapi dia sepatutnya tulis frequency of effective collision between particles increases. Mesti ada between particles juga kat situ. Okay. Dia tak boleh frequency effective collision saja. Maksudnya
Kalau tak nak tulis ion hidrogen dengan kalsium karbonat, Apa? tulis between. Particles kena ada. Okey, kita tulis dekat sini. Between particle. Tak boleh tulis tak pula. Okey. Tapi seeloknya kita tulis nama dia tulislah Kak Izan kan? Tapi kalau dia tak nak tulis pun tak apa sebab dia dah mention pada poin nombor 2. Poin nombor 2. Cuma yang ketiga tu dia tergantung lah kalau dia dapatlah markah kalau dia buat macam ni. Skema dia apa ni? Okey. Next. Soalan. Mana ni? Sekejap, cepat dah dulu ni. Okey. State one factor. Okay. Soalan last ni, apart from temperature, state one other factor that will also affect the rate of reaction in this experiment. So factor yang affect rate of reaction ada 5. Concentration, surface area, addition of catalyst, temperature dengan pressure. So yang kat sini dia minta selain daripada temperature. So yang kita boleh pakai adalah size of solid calcium carbonate dengan presence of copper 2 sulfate as a catalyst. Kak Izan nak tanya, untuk size of solid ni kena sebut nak guna powder ataupun Sepatutnya dia kena tulis use solid calcium carbonate powder. Use? Kan? Use calcium carbonate powder. Jadi tukarlah jawab awak ni bukan size of kita bagi kat sini. Sebab dia tak jelas lah kat situ kan, size of solid tu. So, Izan kiranya kalau soalan tu minta kita bagi faktor, kita terus nyatakan size dia. Kalau size dia powder ataupun chip ke. Sebab soalan atas tu dia dah guna dalam bentuk solid kan? Atas apa? Dia tak bagi pun, dia tak bagi soalan dia tak bagi powder ke apa. Tapi rasa dalam ni dia kena guna powder ni. So seeloknya maksudnya kita guna solid. Kenapa pen jadi macam ni? Solid calcium carbonate powder. So elakkan jawab size of solid calcium carbonate tapi kita nyatakan terus kita nak guna solid calcium carbonate ni dalam bentuk powder ataupun granule ke, depends lah pada soalan. Sama juga dengan catalyst, awak kena nyatakan catalyst tu nak guna catalyst apa. Macam ni memang kita guna copper sulfate. Sebab dia spesifik lah. Dia dah spesifik. Okay. Pukul berapa ni kan pelajak masa pula. Okay, next. Apa ada jam tu cepat? Ada jam. Mana tengok jam ni? Sekarang pukul 1.40. Lagi 20 minit. Cepat. 4 kot. Satu soalan last kan? Soalan 6. 10 minit tu kita pergi cek Nuriza dia siap sikit. Cek. Okay Abid, thank you Abid. Abid, tidur lah ke? Abid. Hilang dah Abid. Okay. Question number 6. Iqmal. Assalamualaikum. Salam. Kau dengar aku? Dengar. Tu saya dengar. Okay. Saya terus jawab soalan dia. Okay. So A1 tu dia tanya what is the meaning of redox reaction. So macam Cik Nurizan cakap, kita kena ada kepala, badan, kaki. So kita gabung tiga-tiga tu dia akan jadi redox reaction is a reaction where both oxidation and reduction occur at the same time. Sekejap, cerita jawapan. Okay. So redox reaction is a chemical reaction where oxidation and reduction occur at the same time ataupun simultaneously pun boleh. Okay, senanglah. Okay, write the chemical equation. Okay, chemical equation lah. Macam soalan tu dia nak kita state dekat eksperimen set yang macam mana tu? Sekejap. Set 1. Set 1. So kita highlight set 1 tu.
So dia akan jadi carbon plus iron 3 oxide. Dia akan hasilkan carbon dioxide dengan iron atom. So kita balance, itu jawapan dia. Okay. 2 markah kat sini, satu markah untuk correct formula and return end product, satu lagi markah untuk balance equation. Okay. State the change in oxidation number of iron. Oxidation number of iron tu, kita tahu iron 3 oxide tu, yang iron tu dia ada asalnya ada 3 oxidation number. So bila dia dah di-reduce jadi atom, dia akan jadi kosong. Kat sini kosong. Iron dalam iron 3 oxide, dia punya oxidation number dia adalah positif 3. Iron dalam iron 3 oxide positif 3, iron yang dekat sini adalah kosong. So from positive 3 to 0. Okay. Okay, soalan 4. Soalan 4 tu, which substance undergoes reduction? So sama ada carbon ataupun iron 3 oxide lah kan. So kita dah tengok decrease from 3 to 0. So maksudnya dia loss oxygen, maksudnya dia reduction. So jawapan dia iron 3 oxide. Iron 3 oxide. Sama jugalah kalau untuk soalan macam ni, lebih baik tulis nama, jangan tulis formula. Kalau macam ni formula ni salah lah. Sebab apa salah? Kenapa formula tu salah? 2 dengan 3 ni besar kan? Sepatutnya Fe 2 O 3. Okay. So reason awak tadi kenapa Iqmah? Kenapa iron 3 oxide? Sebab dia punya oxidation number dia decrease from 3 to 0. From positive 3 to 0. Okay. Satu lagi kalau kita tengok oksigen dia kan, hilang oksigen, betul tak? Hilang oksigen bermakna satu gain, satu lagi release kan. Kehilangan oksigen bermakna undergoes reduction. Oxide ni, iron 3 oxide ada oksigen, jadi iron dah tak ada oksigen, so reduction lah. Okay, next. Soalan B. So dia minta kita cakap perbezaan dari segi observation. So jawapan dia, reaction occur in set 2 but reaction does not occur in set 3. Kalau kita tengok set 2 tu dia ada product brown solid is formed. Tapi kalau set 3 pula dia kata no changes. Tak ada apa-apa yang tu, maksudnya tak ada reaction lah. Sebab apa? Sebab carbon is more reactive than X but less reactive than magnesium. Okay, so 2 markah kat sini. Markah yang pertama, reaction occur in set 2 but reaction does not occur in set 3. Ini satu markah. Markah yang kedua, carbon is more reactive than X but less reactive than magnesium. Satu lagi markah. Okay. Arrange X, carbon, magnesium and iron in descending order. Jawapan awak? Okay, kalau nak jawab soalan ni, kita kena ingat balik ECS tu. Sebab kita nak tahu reactivity of metal. So yang macam nak tahu kan yang kalau nak kahwin semua tu kan. So kalau lagi atas maksudnya dia lagi reaktif. So kita susun balik, dia akan jadi magnesium, carbon, lepas tu X last kali iron. Salah. Magnesium, carbon, iron, X. X tu last. Magnesium, carbon, iron dan juga X. So ni. Sebenarnya kalau nak arrange ni pun kita boleh tengok base dalam table ni. Kejap teacher tunjuk balik. Kita tunjuk balik soalan yang awal tadi. Mana lah Macam lambat sikit. Hello. Apa tu? Siapa di sana?
Okay, kalau kita tengok dekat sini kan, based on the table, so satu kita boleh hafal dia punya reactivity series, betul tak? Satu lagi kita sebenarnya kita kena tengok juga table ni sebab kita nak tahu kedudukan X itu dekat mana. Okay, so X tambah iron trioxide, no change. X, sekejap. X tambah iron trioxide. Okay, observation kita adalah no change, tiada perubahan. Okay, Iqmal, maknanya bila tak ada perubahan, iron ni lebih reaktif ataupun kurang reaktif daripada X? Iron ni dia lebih reaktif. Okay, ataupun kita kata daripada X. X is less reaktif daripada iron, betul tak? Tapi kalau tengok yang lain-lain, satu lagi carbon dengan magnesium. Carbon tambah dengan magnesium oxide. Sama juga, tidak berlaku apa-apa, bermakna carbon ini kurang reaktif daripada magnesium. So daripada sini pun sebenarnya, daripada table ni pun sebenarnya kita dah boleh susun dah kedudukan carbon, X, magnesium dan juga iron dalam reactivity series. Okay, so X ni lebih, X less reactive than iron, maksudnya X ni di bawah iron lah. So susunan dia tadi macam yang awak bagilah jawapan dia. Baca lagi sekali jawapan dia tadi. Iqmal? Magnesium, itu carbon, iron dan juga X. Kenapa iron dulu baru X? Sebabnya tindak balas yang keempat tu X tambah iron oxide tak berlaku apa-apa perubahan. Okay, next. Okay, suggest X ni kita boleh cadangkan? guna copper. Waktu ni korang boleh ingat balik lah yang kalau nak kahwin, teacher tak hafal macam tu, teacher hafal macam lain. Tapi yang itulah susunan itu, kalau nak kahwin apa tadi? Kalau nak kahwin? Mesti ada zakat fitrah. Mesti ada zakat. Dia punya cara lain. Dia tak kahwin-kahwin ni. Dia punya cara lain kalau nak cari manusia alim dalam Builder. So lainlah dia punya daya ingatan tu. Okay. Yang penting korang hafal dia punya reactivity series. So selepas selepas iron, kalau nak cari manusia dalam Builder, so kita boleh suggest copper pun boleh sebenarnya, titanium pun boleh, tak ada masalah. Selalunya kita akan guna copper lah. Tapi atas tu kan kita kena guna copper sebab dia tulis brown solid is form kan. Brown solid. Teacher tak baca soalan betul-betul. Bagus. Siapa ni tadi? Siapa yang saya Iqmal. Iqmal juga. Okay, sebab dia kata brown solid is form. Betul. Bagus Iqmal. Saja je nak test awak tu. Okay, good. Nombor 6. Label diagram. Okay. Sebabkan dia solid, so kita kena, orang lain pun tanya explain. Okay, apa dia Iqmal? Itu aja jawapan dia. Itulah jawapan dia. Ini dia jawapan dia. So yang penting adalah tapi yang dia punya powder tu mesti lorik-lorik sebab dia solid. Tak boleh buat garis-garis yang bahasa benar, kena lukis tak bahasa benar? Bahasa benar tak payah buat hit je macam tu. Kita letak simbol apa? Simbol arrow. Arrow dan mesti ada hit. Mesti tulis hit. So label tu Bila masa kita kena letak bahasa benar, bila masa kita kena tulis hit? Tak, sekarang ni memang tak payah tulis ke bahasa benar. Apa sahaja pemanasan yang menggunakan bahasa benar, korang letak tanda arrow dan bawah dia tulis hit. Okay, understood, itu dah kita gunakan pemanasan. Okay? Boleh semua? Boleh. Okay, apa ada yang tanya soalan tadi tu? Siapa dia? Ni conversion je kena lukis. Gambar pelita tu. Betul. Kalau gambar pelita sahaja. Kalau heat of combustion kan kita guna pelita kan. Yang itu kena lukis pelita tu. Okay? Tak faham. Ada lagi tak soalan dia? Habis dah? Ada soalan nak tanya? So, kalau korang perasan, korang tengok kita ada banyak soalan lukis.
ada banyak soalan definition. So nak tak nak sebenarnya kalau boleh, seboleh-bolehnya adalah untuk kita hafal definition dan cara nak lukis diagram. Okay? Sebab benda tu tengok kalau soalan Terengganu ni saja dah berapa markah ada untuk lukis dan juga apa tadi? Lukis dan juga definition. Apa dia? Nak tanya apa? Kalau teacher kalau nak label tu tak payah arrow kan? Tak payah arrow. Okay, betul. Tak perasan gitu. Tak payah arrow label tu dia garis sahaja. Okay, baguslah tu. Boleh jadi cikgu dah tu. Okay. Izan nak cakap apa-apa? Kalau sekejap cikgu nak, cikgu rasa kalau hari kelas hari kita ni hari apa? Khamis kan? Kelas hari Isnin untuk esei tu, discuss soalan esei, mungkin kita boleh buat lebih pada 2 esei rasanya dalam masa 1 jam setengah. Betul. Kan? Jadi sekarang ni cikgu nak group yang kena buat esei mentor 1 sampai 4 kan? So kamu kena get ready dengan jawapan lah. Terus hantar dekat dengan cikgu. Siapa? Cikgu Suraya ke cikgu Fadilah? Dila. Cikgu Fadilah. Cikgu Fadilah ada tak? Ada. Okay, maksudnya Ada. Oh, ada lah. Dia tak ada. Dengan nasi kot. Okay, nanti dia orang tu hantarlah yang grup mentor 1, grup Izati, saya tak silap, Izati Marini ke, kan? Hantar dekat cikgu Fadilah terus, yang 1, 2, 3, 4. Okay, boleh? Boleh. Hantar hari Sabtu sampai sejam setengah. Okay, itu sahaja. Okay, jangan keluar lagi. Jangan keluar lagi. Attendance dah ni dah? Attendance dah ambil dah Nazul? Tu nak tengok attendance ni kat mana aku punya Zoom tadi. Kalau tak maaf lah ya, cikgu hampa ni sikit. Mana attendance? Ada 1, 2, 3 partisipan. 1, 2, 3. Ada 123 orang kan? Okey, sekejap. Boleh download ke bang? Boleh download ke Kak Nazul? Boleh, kejap nak cari dia punya ni. Boleh. Sabar. Loh, tak record pun tadi. Lupa ke record ke tak? Record. Labah? Record dah? Memang automatic record Okey. Nampak sangat cikgu Cikgu apa. guna lampu kat belakang tu cikgu. Guna lampu kat belakang ni. Alamak, macam mana panas? Mana nak guna kat panas? Teacher nak cari yang attendance tu. Kalau korang left, teacher boleh ni lagi ikut attendance kan? Tu dah tak boleh dah. Kalau bateri cikgu Nazul tinggal 5%. On lah, tak on pula. On tak Set. Tepat. Paksa orang tak pergi keluar. Start orang. Aduh, macam mana nak buat ni? My account ni apa dia ni? Okay. Sekejap. Sekejap korang. Minit je. Cakap apa? Takut nanti kalau korang keluar nanti kan tiba tak nampak pula. Tak dapat report you. Tak apalah, macam mana nak buat ni? Tak boleh nak. Tak apa, teacher rasa. Minta Encik Akram download. Boleh. 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 Sekejap cikgu kimia korang ni. Ya je. Tak apalah, boleh insyaAllah. Dah minta Akram dah sebenarnya. Okey, tu je Kak Izan nak cakap apa-apa ke? Apa, attendance ni Kak Izan dah screenshot semua dah. Oh, bagus. Alhamdulillah. Kita tengok. Tu backup lah tu. Ada backup lah. Okey lah. Okey. Boleh lah kot. Ni kan. Okey. Macam dulu. Okey, kita sudahi dengan tasbih surah dan surah.
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Minta maaf di atas Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. sama Terima kasih cikgu. bye orang. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu. Bye. Cikgu. Bye orang. Baik Cikgu. cikgu. Bye cikgu. Imran. Boleh yang menggopok pula. Kenapa tu? Apa dia? Ini gopok. Masalah. Okey, yang belum lagi. Kejap lagi kelas form 4 pula pukul 2.3. Cepat dah boleh live group ni. Siapa orang tak live tu maknanya tidur. Tajuk je live. Baru nampak muka kat tu. Tak video. Ya? Okay. Macam mana nak buat ni? Tak keluar lagi semua orang. Semua orang keluar, semua orang. Hidup ke? Semua orang keluar, semua orang keluar.